Assalamualaikum, bertemu kembali dengan berita terkini. Sebelum mula sila subscribe. Terima kasih. Dua tahun lalu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengumumkan dia telah berjaya mendapatkan sokongan yang meyakinkan, kukuh dan kuat untuk membentuk kerajaan, dalam usaha merebut kembali Putrajaya untuk Pakatan Harapan. Bagaimanapun, sejak itu kenyataan itu dijadikan bahan sindiran selepas pengerusi Pakatan Harapan itu gagal menunaikan janjinya. Malah ada yang meragui jika Anwar benar-benar mempunyai majoriti sokongan seperti yang didakwa pada sidang media 23 September 2020. Diminta untuk menilai semula perkara ini semasa wawancara khas pada Isnin, Anwar bercakap mengenai bagaimana rancangannya telah meleset. Bila saya sebut sokongan meyakinkan kukuh, walaupun diperolok-olokkan, itu berdasarkan surat ketua-ketua parti yang memang jumlahnya itu meyakinkan dan kukuh. Itu 2 tahun lalu, saya masih pertahankan surat itu, ada katanya dalam wawancara dengan Malaysia Kini, The Vibes dan Sinar Harian di pejabatnya di Bukit Gasing, Petaling Jaya. Anwar tidak menyatakan parti politik dan ahli parlimen di luar PH yang setuju menyokongnya ketika itu. Tetapi dikhabarkan mereka termasuk Wakil Rakyat UMNO dan beberapa pemimpinnya yang menghadapi perbicaraan jenayah di mahkamah, tak sedia campur tangan kehakiman. Memandangkan sudah mendapat jumlah sokongan ketika itu, Anwar berkata dia kemudiannya membentangkan senarai prinsip kepada mereka yang akan bekerjasama dengan PH. Ia termasuk syarat bahawa dasar kerajaan tidak boleh dikompromi, bahawa mereka akan menolak sentimen perkauman yang sempit dan rasuah, serta mematuhi tadbir urus baik dan tidak boleh merampas kepimpinan negara. Ahli Parlimen Port Dickson itu juga berkata dia enggan campur tangan kehakiman untuk melepaskan ahli politik yang menghadapi perbicaraan jenayah di mahkamah. Paling tegas saya lakukan adalah tidak bersedia untuk campur tangan urusan badan kehakiman yang semestinya bebas dan berwibawa. Kerana kita juga ada pengalaman dengan badan kehakiman ini. Syarat-syarat kalau disenangi pendirian saya, okey. Kalau nampak tidak boleh terima, tidak sokong, itu masalah mereka, kata Anwar. Pokoknya begini, kerana syarat itulah saya gagal menjadi Perdana Menteri. Tapi saya tidak boleh ianat amanah rakyat, jelas Presiden PKR lagi. Dipatuk ular di lubang sama 2 kali. Cubaan Anwar untuk membentuk kerajaan pada September 2020 berlaku kira-kira 6 bulan selepas pentadbiran PH runtuh akibat rampasan kuasa politik yang digelar sebagai langkah Sheraton. Ia menyaksikan Bersatu, yang pernah menjadi sebahagian daripada PH, menarik sokongannya dan membentuk satu lagi gabungan dengan beberapa parti lawan termasuk UMNO, PAS dan gabungan GPS yang berpangkalan di Sarawak. Sementara itu, wawancara bersama Anwar turut menyentuh Bersatu yang baru-baru ini memulakan misi membentuk kerjasama dengan parti politik lain untuk menentang UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Ditanya jika PH bersedia untuk bekerjasama dengan parti pimpinan Muhyiddin Yassin itu sekali lagi selepas apa yang berlaku pada 2020. Anwar memberikan jawapan panjang lebar dengan isyarat yang pelbagai. Pada satu ketika, pemimpin pembangkang itu bercakap tentang keraguannya terhadap bekerjasama dengan parti yang tidak mempunyai prinsip dan tidak mempunyai kepimpinan yang jelas dan bahawa PH tidak sepatutnya dipatuk ular yang sama 2 kali. Ini semua satu peringatan yang sangat keras, agar pimpinan kita berwaspada senantiasa, katanya. Bagaimanapun, Anwar juga berkata sebagai seorang pemimpin dan seorang penganut Islam, dia mesti bersedia untuk berbaik-baik dengan mereka yang ikhlas untuk berdamai. Dia memetik ayat 10, Surah Al-Hujurat yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Tapi kalau nak jadi pimpinan politik dan kata jangan bincang dengan sesiapa. Tak betul, saya kalau Perdana Menteri minta jumpa esok, saya ubah suai, saya jumpa. Walaupun dari segi politik itu permusuhan politik, bukan bermakna nak berdamai, bermakna untuk menjalankan beberapa kerja dari segi soal negara, soal rakyat. Kalau saya jumpa PM itu untuk minta projek Commission DNB, itu haram namanya. Kalau untuk kebajikan, saya fikir untuk jadi pemimpin yang diketengahkan di arus perdana, harus ada kesediaan untuk tidak dilihat sebagai pemimpin kelompok atau parti yang sempit.
Tetapi pemimpin yang keras prinsipnya tegas. Tapi ada kesediaan untuk berbincang ini dalam sunnah Rasulullah. Ini yang berlaku dan kita tak lari dari itu, katanya. Terima kasih kerana menonton.